Okay, Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Okay, so first kali adalah you guys nampak tak dekat share screen tu, nampak Geometry and Transformation. Nampak. Nampak tak? Respon sikit. Nampak sir. Nampak. Okay, thanks. So kita boleh mula kita punya kuliah sekarang. Okay. So minggu ni kita akan masuk Geometry and Transformation, which is you guys dah orang kata apa? Dah tengok masa dalam sesi lab kan. So sesi lab saya buka. Pula. Okay. Sebab ni membelakangkan matahari. Okay. So kita tengok sedikit lah berkaitan dengan Geometry and Transformation ya. Okay. So kalau difahamkan, kita tengok dulu geometri ni benda yang orang kata ada satu ukuran lah. Okay. Ukuran di mana didefinekan adalah satu shape lah. Okay. Satu shape yang kita boleh draw lah. Okay. Kita boleh lukis dan juga kita gunakan untuk kita nak buat objek lah. Selalunya terdiri daripada points, line dan surface. Okay. So dalam OpenGL adalah benda ni Okay. Ataupun dalam definition dia mostly ada dah an advanced drawing in the mathematical world. Okay. Dia lain daripada drawing lain, drawing melukis gambar muka ke gambar apa sebagainya, tapi ada satu elemen di mana dia bagaimana matematik kita melukis menggunakan skala matematik tu lah. Okay, itu yang dimasukkan. Maksudnya kita gunakan satu ukuran untuk lukis. Kalau kita melukis secara sketch tu lain, tu ada ukuran dia jugalah. Kita nak tengok lukis gambar orang ke apa tu adalah ukuran besar ke kecil dan sebagainya. Tapi ini adalah lebih kepada menggunakan mathematical punya formula. Okay, so dia ada element of skala, vektor dan juga point. So benda ni you guys dah belajar sini dalam matematik, tapi ni just totally on recap je lah. You guys boleh tengok balik nota kat internet ke ataupun nota-nota masa you guys belajar matematik dulu lah kan. Kita tak tahu matematik moden ke matematik tambahan, tak ingat. So ada dalam matematik tu lah. Okay. Skala ni selalunya orang kata adalah dia ada punya magnitude lah, ada dia punya point, dia titik dia kan. So titik dia kat mana, koordinat lah mostly kan. Kalau vektor ni lain sikit, dia ada satu arah. Okay, dia ada arah, dia mesti ada arah, dia ada magnitude dia. Okay, so itu yang disetkan sebagai
skala dengan vektor lah. So vektor ni ni di mana ada form, ada slide kan. Contoh kita ada satu vektor yang ada magnitude dan juga direction. Dia boleh ada same direction, dia boleh ada different direction. Okay. So bendanya orang kata apa, ada 3 benda berbeza lah. Sama ada different magnitude, different direction, ataupun both have different magnitude and both different direction. So itu yang, tapi benda, maksudnya vektor ni adalah satu benda yang kita boleh gunakan untuk bagi arah lah. Tapi dia ada dia punya point, dia ada dia punya magnitude ni macam satu panjang lah. B dengan A, contoh example 1 ni, A ni panjang dia B kan, magnitude dia kan. Tapi dia punya arah tu sama. So macam B yang kedua ni pula arah berbeza tapi sama je dia punya magnitude dia. A, maksudnya A dengan B sama panjang lah. Okay. So ni adalah both different. Okay. Both same lah. Okay. So itu yang dimasukkan lah oleh vektor kan. Okay. Dia vektor ni dia pun boleh je kita gunakan consider sebagai satu line lah juga kan. This is line juga, vektor ni cuma line yang ada arah lah kan, arah dan juga ada magnitude dia kan. So it's still line lah. Okay. Satu garis, satu yang yang boleh pass through all some value lah. Okay. Contohnya sini dia kata dia ada line ni ada consider all points lah. Kalau kita ada banyak point, satu titik dia ada P node tu, P tu ada P origin lah, kosong tu, ke P alpha. P alpha tu satu titik yang lain. Okay. So dalam antara dua titik ni ada satu orang kata apa, ada satu arah lah. Okay, arah dia mungkin dia berhenti setakat sebelum sampai P alpha tu lah kan. So dia boleh kira dia punya distance dia sebagainya. Contohnya P alpha ni adalah P node tambah P node lah titik yang sebelumnya tambah dengan alpha tu dia punya koordinat juga dengan tambah distance. So kita boleh kira dia punya yang current maksudnya mendapatkan P alpha menggunakan P node tambah dengan alpha d. So alpha ni panjang dia lah kot. Okay, dia punya koordinat titik. So kita kena harap lah maksud 00 tambah distance dia akan dapatlah yang P alpha ni kan. So kalau 00 tambah distance dia magnitude dia 4. So akan mungkin jadi 4 kan. Okay, itu yang akan berlaku lah. Okay. Next one ada sifat. Ni ada sifat dalam komputer grafik ni ada sifat satu surface ataupun objek tu lah kan. So convexity. So kita kata ada dua jenis yang dipanggil dalam dunia grafik ni, satu convex, satu ni if bukan IFF if ni if je, ada F terbiru lah. Okey, satu convex adalah non convex. Apa beza antara dua ni? Obviously jelas lah kat situ. Dia kalau you guys lukis dalam persekitaran convex ni nak cari dua titik. Kenapa kita nak cari dua titik dalam surface kan? Okey, ni contohnya kalau you guys nak buat dalam dunia grafik ni, you guys nak buat satu collision detection ke ataupun nak gunakan untuk culling system ni macam you guys nak letak, kalau objek yang jauh tu you guys nak jadikan dia sebagai yang low punya polygon. So dia akan contohnya dia akan detect objek tu punya based on surface lah, sebab kita akan check dia punya surface dan sebagainya kan. Okay. So kita nak cari titik tu, kadang-kadang nak tengok ada tak dekat objek tu titik-titik yang berkaitan. So kita gunakanlah ni convex dengan non-convex ni, tapi sebab tu dia declarekan macam ni, sebabnya non-convex ni selalu dia difficult sikit sebab kadang-kadang surface dia tu dia tak wujud dalam keadaan yang seperti convex ni. Dia ada satu ruang orang kata kosong, macam non-convex ni ruang kosong yang dia buat pen tak ni. Pen. Okay. So ada ruang kosong sini. So sini ruang kosong ni dia menjadikan satu nilai tu orang kata salah lah, sebab kadang-kadang nak cari distance antara titik P dengan titik Q, dan boleh tak objek kita berjalan antara titik P dan Q ni, sedangkan kita buat objek tu binaan dia, model dia yang contohnya macam non-convex dia adalah bentuk macam ni kan. So kalau kita bagi instruction ataupun path planning ke apa, kita nak pergi objek tu gerak ke Q, last sekali dia stuck dekat sini kan, stuck. So itu yang kegunaan je lah, ataupun kita setkan bagi satu definition convex area ke ataupun non-convex area contohlah kan. So itu yang dimasukkan convex dan non-convex ni. Dia nak memudahkan orang cakap okey area tu convex ke non-convex. So kalau convex ada cara dia, kalau non-convex kalau not convex kita ada buat cara lain. Okey, itu yang berlaku lah. Okey.
So ni convex hull ni adalah selalunya mostly dia gunakan juga dalam kaedah dalam collision collision juga kita gunakan benda ni. Collision ataupun selalunya kalau dalam komputer grafik ada satu lagi term dia point clouds, okey. Di mana kita nak boundkan the area tu untuk mungkin untuk nak lakukan sebagai checkpoint ke dalam game, contohnya checkpoint ke ataupun mostly untuk collision lah, untuk bound the area, okey. So bila ada satu objek tu masuk dalam kawasan tu, dia akan activate lah some sort like checkpoint ataupun any activator lah. Contohnya nak pergi mission baru keluar ke, akan animate some animation ke kan. So that's why dalam satu area tu kita akan kena pasti dia punya titik-titik yang diperlukan lah untuk wujudkan dia punya area tu. Walaupun titik-titik tu mungkin mewakili sebuah bangunan. Okay, contohnya so kita nak buat convex hull ni satu area. So dalam satu map yang besar kita nak buat banyak convex hull punya area lah. Tapi sebenarnya dalam tu ada term yang lain pula. Term yang lain tu kita panggil dalam collision ada term dia panggil sebagai special space atau space yang space ataupun spatial ataupun bila masuk dia punya untuk dibahagikan area dia akan jadi subdivision. Okay, so satu area besar dibahagikan ikut subdivision, dibagikan mengikut area lah. Okay, satu kawasan besar tu dia bagi ikut satu area, mungkin bentuk kotak, mungkin bentuk benda-benda yang kita boleh gunakan lah, kotak ke bentuk square lah, bentuk segi 4 ke segi 3 ke, mesti segi 4 lah. Okay, salah satunya convex hull ni. Convex hull ni dia converse dia akan kadang-kadang area tu kalau kita jadikan dia sebagai segi 4 pun tak boleh. Okay, macam contohlah satu region besar, okay. So kalau spatial subdivision yang jenis 4 segi, so dia akan bagi sama rata lah. Okay, area bagi sama rata ni contoh lah kan. So okay, ni anggaplah satu space area. So sini mungkin ada bangunan lain kan. Sini ada taman-taman kan. So dia bagi space in terms of dia bagi sebagai special SPA subdivision. Dia ada algorithm dia ada, nanti benda ni kita akan sentuh sikit dan masa last topik nanti dalam bidang hierarchical representation nanti Okay. Kadang-kadang ada guna convex hull macam ni. So convex hull macam ni dia tak perlu buat kotak-kotak macam ni, dia akan convert ikut titik-titik area yang kita present tu. So mudahlah. So mungkin macam ni bahagian dia, ni convex hull kan, dua set macam tu. Ada algorithm juga, ni tadi non-convex pula kan. So kita nak elak non-convex ni kalau kita gunakan convex je kan. So ada algorithm dia supaya dia dapat detect populated area tu Okay, populated area. So macam kita tak nak yang orang kosong ni tak payahlah, orang kosong ni tak payah. Kita nak guna yang ada benda elemen dia, ada objek dia, ada bangunan dia kan. So kita akan membentuk satu convex hull punya group lah kan. Okay, of course semua ni ada algorithm dia. Dia tak guna, kita tak gunakan dan tak gunakan orang menggunakan command OpenGL tu untuk buat, tapi kita ada coding kita sendiri. Gunakanlah buatlah satu create function, satu class function untuk mungkin draw convex area. Okay, tu dalam tu dia akan check possible points yang ada, and then kita enclose the area and then set sebagai contohnya satu orang kata apa, detection area lah. So ada detection area 1, detection area tu dia akan simpan dalam memori. So bila user masuk dalam bidang tu, group tu, dia masuk sini, dia akan activate enemy kat situ ke, enemy kat sini ke dan sebagainya. Ini term of game lah. Okay, ataupun kalau simulation boleh juga, contohnya gunakan untuk dalam medical ke, area-area tertentu kan, dalam untuk badan dan sebagainya kan. So itu ada, tapi mostly kalau benda right now software semua dah buat benda ni semua. So mostly dia akan auto detect lah, dia akan buat. Tapi rasa convex ni dia tak buat dalam game engine rasanya. Dia mostly adalah collider dia yang tertentu. Okay, so benda ni for simulation dia banyak digunakan. Okay, okay. Next one. Okay, planes ni is a surface lah sebenarnya, tapi dia maksudnya dia paling kurang adalah satu titik dan juga dua vektor or by 3 points. Okay, so a plane can be defined by a point, okay, by a point and two vector, okay. So nanti kita akan dapat dah semua kita dapat vektor juga ni sebenarnya. Okay, or by 3 points lah. So ada dua kaedah, yang pertama ni ataupun yang kedua ni.
So a plane ni satu dataran lah, dataran satu benda yang ada surface, okey, ada surface, okey. So that's why yang paling simple sekali yang plane yang ada adalah triangle lah. Okey, segitiga ni dia ada surface. Okey, dia berbentuk segitiga surface. So yang paling basic adalah segitiga, okey. Segi empat tu adalah combination of two triangle lah, okey. So itu yang berlaku. Dan bila kita nak calculate in term of, okey, bila kita buat objek ni, setiap objek tu dia ada satu dipanggil sebagai vektor normal, okey, vektor normal. Tak apa, benda ni sebagai you guys punya definition je. So vektor normal ni adalah lebih kepada kat mana arah dia akan, arah surface tu yang akan represent the, orang kata apa, objek tu punya, mungkin ada reflection ke, dia punya apa orang kata permukaan yang menghadap luar ke dan sebagainya kan. So itu normal. Maknanya bila kita ada satu cahaya atau lighting ke, kena benda tu dia akan calculate dia punya normal, kemudian dia akan bounce back lah, nak keluarkan colour apa sebagainya. So tapi untuk in term of normal ni kita tak guna sangat bila kita ada lighting nanti. Tapi lighting mostly OpenGL dah cuba cover sebab dia dah calculate normal for each surface tu. Okay. So ini just for you guys punya in term of theoretical aspect lah. Okay, vector normal ni. So vector normal ni kalau you guys kira macam dekat dalam matrik, kalau you guys belajar matris kan ada dua, tiga kan. So dia cara nak cari vector normal lah kan. Dia gunakan cross, dan juga kalau untuk vektor pun boleh digunakan. Sebab nak selesaikan matrik ni kan ada banyak kaedah kan, guna kaedah, ada kaedah cross product lah, dan sebagainya kan. Okay, guna vektor atau guna matrix lah. Okay, next one. Okay, ini paling penting adalah representation ya. Okay, representation. Okay, untuk satu sistem di dalam OpenGL lah, kita akan masuk di sini lah. Okay, so di sini kita akan datangnya apa, coordinate system, iaitu world coordinate dan juga camera coordinate. Sebenarnya lebih kepada local coordinates lah kan. Okay, coordinate system So coordinate system kita consider a basis vector 1, sebenarnya based on the vector lah. Vektor ni kita adakan satu arah, contohnya macam ni kita tengok satu, ni this one. Okay, so di mana kita ada world coordinate nya, dan juga kita ada juga objek punya coordinate yang dia ada paksi dia. Dia ada paksi dia, gimana kita boleh rotate. So dalam you guys, kalau you guys buat 3D punya, orang kata apa, 3D punya work kan, guna Blender ke tak kisahlah, Cinema 4D ke dan sebagainya. Okay, so benda ni penting lah. Dia ada world coordinate dengan local coordinate. Mostly kalau dalam software yang you guys guna dah memang ada dah benda ni kan, dia dah define. Tapi kalau dalam OpenGL you guys dah kena define kan dia. Setiap objek tu punya coordinate ataupun world coordinate kan. So lain, objek tu nak rotate, dia akan rotate pada paksinya ke kan. Dia punya ni bukan ni world. Macam you guys buat rotation dalam lab tu lah. Ada lab, ada objek tu dia rotate the whole world. Dia pusing kan, macam pusing dekat paksi yang world kita buat, tapi sebenarnya kita nak objek tu je berpusing dekat dia punya own coordinate. Okay, so itu yang berlaku lah. Okay, so next baru kita akan tengok objek OpenGL transform information. So you guys akan tahu okay, di mana lab kita dah buat itu. So dia mana kita ada rotation, ada translation, ada scaling dan juga shear. Shear ni dia sama macam combination of scaling dan juga translation jugalah, cuma dia nak stretchkan something objek tu kan jadi lebar lagi ke dan sebagainya kan. So itu yang berlaku lah. Okay, so contohlah kita ada satu a transformation maps point to other points and or vector to other vectors. So contoh kita ada satu garis ni, ni satu vector lah, contoh bukan vector lah, dia punya pergerakan lah, satu pergerakan. So kita nak translate ke arah, translatekan dia kan, juga kita nak movekan dia. So ini kita mostly gerakan lah, translate lah kita gerakan. So ini yang paling ni advance lah, kita tak pergi lah ke arah ni kan. So kita di mana, sebab kita boleh, bukan saja kita boleh translate menggunakan orang kata apa, letak X ke arah satu, Y ke satu, tapi kita boleh juga gunakan sin, cos dan sebagainya tu untuk kita translatekan objek. Okay, ni paling simple, satu titik P ke arah satu titik P, P ni new P lah. Okay, so dia di sini very senang dah. D ni distance dia, so contoh sini mungkin 0, 0.
So dia bergerak kat D satu distance dia, maka sini dah jadi 1 1. Okay, so dia punya magnetic dia 1 lah. Okay, itu yang berlaku. Okay, and then ini contoh yang lain kalau untuk 3D. Lepas ni kita akan masuk untuk lab nanti. You guys kena tengok you guys akan buat 3D punya pula. Okay, so kita objek yang asal bergerak pada satu distance yang menggunakan orang kata apa, translation punya GL translate tu lah. So kita ada, so ini cara gerakan dia. So ada command dia. So ini adalah translation because you guys move from the one point to another point kan, mana-mana pasti. Okay, rotation ni pula dia lebih kepada degree. Okay, berapa degree dan sebagainya. Sama ada gerakan dia sangat mudah kan, menggunakan satu titik. Contohnya kita ada satu objek kat sini, kita nak bergerak, ada rotation lah. Rotation dia macam translate, tapi rotation ni lebih smooth lah kan, dia gerakan dia lagi smooth. So lagi smooth, dia ada formula calculation dia. So ini cara pengiraan dia sama lah. Kalau juga belajar cos tangent semua tu, nak orang kata apa, nak ukur antara satu titik, antara sudut kan, ada nak dapatkan sin, nak dapatkan tan macam mana kan, kan rumus cos macam mana, rumus sin macam mana kan, nak dapatkan dia punya panjang lah, dia punya titik dia kan, so akan menggunakan benda yang sama. Tapi OpenGL tu dia memudahkan lah kita gunakan GL rotate je. So GL rotate ni ada dia punya, kita letakkan dia punya degree dia, letak dia punya koordinat dia, so senang dia terus guna. So benda ni, GL rotate ni dah ada function dia somewhere declare dalam library OpenGL tu untuk dia putarkan ataupun pusingkan ikut yang kita nak. So memudahkan tugas kita. So kita boleh, kalau dia tanya diri kita, boleh tak kita nak buat rotation kita sendiri? Boleh. Kalau you guys mahir dalam bab macam ni, you guys boleh create your own rotation punya algorithm. Okay, tapi tak payah dah sebab dah ada. Kita mostly for photography ni nak kaitan on term of basic. Nak guna je OpenGL punya command dia sini. Okay, so guna untuk kapal terbang ni lah. Kalau you guys nak control kapal terbang kan, tak naklah kapal terbang tu dia, orang kata bila dia nak ke kanan, dia kanan dia macam kereta kan, dia nak, kalau dia nak ada rotate sikit, dia berpusing lah macam ni, dia berpusing smooth dia kan. Tak naklah dia pusing dia terlalu nampak macam rigid sangat, maksudnya terlalu kata robot, dengan orang kata apa, tak smooth lah. Kita nak rotate tu dia berpusing macam 360 ataupun ada pusingan lah kan. Okay, so the next one ada scaling. Ada GL scale kan, misalnya you guys ada guna. So ini formula yang terkandung dalam OpenGL graphic ni. So dalam OpenGL punya command dalam library, dia dah ada function ni. Semua function ni dia dah siap buatkan untuk kita. Kita just panggil pakai GL scale je. So you guys boleh scale kan, melonjongkan ke, ataupun nak besarkan lagi. Mostly kita akan besarkan atau kecilkan, ataupun kita nak bagi dia something like dia macam overstretch ke dan sebagainya. Dia macam yang Shear punya kaedah, tapi dia lain sikit lah. Ni GL scale Okay, ni GL scale. So GL expansion senang je, just nampak kalau satu-satu dia buat 2, 2, 1. So satu ni tak nampak sebab ni Z kita tak guna. So guna ni X dengan Y je kan. So ini berlaku lah. So ini reflection, another one is reflection pula. Dia kalau you guys GSK ni juga negatifkan dia, so dia akan lain sikit lah. So dia akan jadi mana negative scale factor. Okay, cubalah buat kan, original macam ni juga negatifkan dia, tapi Y dia negatif, X tu negatif, mana negatif 1 kosong sini, negatif 1 kosong kan, negatif 2, dia ni positif, so dia akan terbalik macam ni. Banyak kaedah tu, maksudnya objek yang sama tapi boleh gunakan untuk pelbagai position dan juga pelbagai, yang kata apa, environment lah. Contoh you guys nampak satu game yang ada kena masuk ke dunia cermin kan. Cermin tu semuanya rotate apa, berpusing kan. So semuanya objek sama je. Okay, contohnya. Okay, ni tunjuk contoh lagi pakai GL scale. Okay, another example lah. So in modeling, okay, we often start with a simple object centered at the origin, rotate with the axis and a standard size. So we apply an instant transformation to evaluate to scale, orient and locate. So contohnya kita kadang-kadang kita nak scalekan dulu, kemudian kita nak rotatekan dia kan. Rotate, orient tu rotate lah. So, rotate, so jadi macam ni. So objek tu you guys buat macam biasa je, you guys buat
satu objek yang dekat semuanya kat origin. Kemudian juga akan translatekan dia. Pakaikan gunakan coding GL load identity tu untuk reset the position. For each object reset the position GL load identity tu untuk reset. And then you guys scale kan, sebab mungkin juga nak rotate sikit ke supaya objek tu dia tak sama kan, dia taklah benda tu macam buku kan. Buku tu kalau ni tak nak lah buku tu memang sentiasa menghala satu arah kan. Mungkin ada another book, you guys akan ubah guna buku yang sama, ada yang macam terbalik lah, ada yang macam ke bawah dan sebagainya kan. So ini gunanya lah. Okay, tapi zaman sekarang dah mudah guna game engine, you guys boleh pakai mouse je kan. Tapi untuk dalam coding OpenGL ni, you guys kena mengkodingkan dia. Itulah yang menyusahkan kita. Tapi ini untuk for the sake of learning the theory lah, how the computer graphic works kan. Okay. Saya ni contoh cube kan, kita cuba buat cube. Pakai translation lah. Satu cube je dah ada kan. Satu cube je ada, tapi dia panggil banyak. Okay. Mungkin dia guna for loop lah ni. Boleh guna, you guys buat satu objek je, gunakan for loop. Tapi jangan buat kat komputer yang low spec lah. Takutnya kan nanti hang buat komputer dengan ada 125 cube ni. Takutnya buatlah 10 cube dulu. Boleh banyak. Satu cube je buat, kamu gunakan for loop. For loop tu generate sampai 25. And then setiap 5 tu mungkin you guys akan translate kan. So dalam for loop yang sama. So dalam for loop yang sama tu you guys pastikan dia mungkin dia akan create another object 5 kali. Kemudian dia akan shift dia punya the next 5 tu coordinate ke bawah. So kena pandai susun lah. Okay, supaya dia tak ada lah sebaris kan. Kalau for loop nak generate 25. So for i it's kosong, i lebih less than 25 kan. So you guys kena generate kosong sebab dia start dengan kosong sampai 24 lah. So dia panjang kan 24, tapi you guys nak buat dia 5. So make sure you guys orang kata apa, mungkin guna double orang kata apa, guna 2 for loop kan. 5 lah kan. So I dengan C, I equal to 5 and then I tu. So setiap kali I tu equal to 0, bawah tu dia akan jadi 5. Tu dia translate ke bawah pula. So pakai you guys punya codingnya ni lah. Okay. Okay, next one adalah yang share ni macam lebih nampak. Dia nampak dia menyerong ni. Saya jarang guna benda ni. Okay. Tapi command dia ada. So dia pulling the face into organization. So maybe you guys nak guna cube yang sama, tapi you guys nak membentukkan satu objek kat environment tu nampak lagi menarik. Okay. Okay, so you guys boleh gunakan yang C punya function ni. Ada dalam OpenGL. Command dia ada, nanti saya bagi. Saya pun tak jangan gunakan function ni. Bahkan dalam lab kamu tak ada pun sebab you guys boleh sama ada create sendiri pakai GL Polygon untuk buat objek tambahan tu, ataupun you guys boleh guna manipulate. This something like dia manipulate objek yang kita dah buat tanpa perlu kita create baru. Itu je lah, itu yang memudahkannya. So you guys nak buat satu mungkin buat rumah yang ada first kali mungkin cube macam ni kan. Yang kedua nak bagi dia ada macam extended macam ni sikit kan, macam ada kepak dia ke dan sebagainya. So guna objek yang sama. Tapi kalau tak nak, kita just pakai GL Polygon, tambah je lah from the current coordinate kan. Itu yang berlaku kan. Kemudian create another one, kita replicate ke left one. So nanti ada yang sebelah kiri ni satu, sebelah kanan ni satu kan. Okay, contoh lah kan. Itu yang berlaku lah. Okay. Okay, dalam OpenGL matrix ni, kalau juga perasan, dia ada orang kata apa, benda-benda ni. Okay. Dia ada model view, projection, GL projection, dia ada GL texture, GL color. Okay. So ini nak declare dulu lah. Okay. And then ada single set function of form manipulation. So dia ada basic mode GL model view, itu GL projection. So nanti kita tengoklah macam apa yang dimasukkan dengan OpenGL matrices ni. Dia macam langsung like kita nak lebih kepada nak manipulate the object tu lah dalam environment OpenGL. Okay. So kita tengok nanti. So example use either function to rotate the cube and move function to change direction of rotation. So dia dua sini, either function to rotate the cube and move function to change direction. Mana kita tekan mouse dia akan ubah. Either function ni masa saya cakap dia ada explain kat few person yang tanya student yang ada yang inform tanya saya kot kasih saya. Okay. Dia boleh gunakan untuk bila dia idea tu, maksudnya dia program kita akan loop. Tapi semasa dia loop tu ada satu function yang di mana dia akan masa setiap loop tu
Okay, loop tu memang akan loop seluruhan, tapi dia akan ada orang kata apa, yang ideal function yang dalam tu dia yang akan keep on orang kata change the value lah. Okay, dia akan rotate. So sebab loop dia akan loop lah, tapi kalau dia loop benda sama dia tak buat apa-apa. So ideal function ni dia akan fungsi dia akan cuba cuba check value yang current, and then dia akan rotate. So kalau tidak nanti kalau dia loop je, dia tak ubah, bayangkan dia loop function objek tu, tapi objek tu kekal maintain rules yang sama kan. So that's main things lah. Okay. Okay, so kita tengok sini. Ni selalunya kita kena ada more function lah, dan juga kita kena ada function. So sini. So ini yang akan ada kita tengok. So kita tengok building a model. Okay. So first kali kita tengok. Okay, yang ni dalam lab petang ni, okay, you guys kena tengok lab session ni dia akan rasanya dia punya lab sheet tu akan come out pukul 2 ni, exactly pukul 2. So you guys kena tengok nanti. Mesti kita dah pergi ke arah online, so you guys tengok. So dia kita akan kira satu vertex list lah, vertex list dan juga edge list untuk kita gabungkan the object. Okay. So kita akan guna benda ni. Okay. So apa yang kita kena buat first kali, bila kita nak buat satu objek ni, sebab tu pastikan kalau kau boleh kena guna satu kertas kosong, okey. Ini sebab kalau nak untuk online lah, atau online ni you guys boleh guna satu kertas kosong untuk lakar, okey. Kalau physical exam pun you guys boleh ambil minta kertas kosong ataupun situ lukis. Pastikan you guys lukis kat environment, buat satu koordinat ni lah, Z, Y, X kan. So, you guys lukis dulu kat dalam sekitaran dunia tu. Okay. So, contoh ni ada satu mesh. Okay, mesh ni, represent a mesh ni maksudnya dia buat satu objek lah. Saya tak tahu dia buat apa ni. Polygon ke apa, tak pasti. Okay. Tapi dia buat macam ni lah. Ini a mesh lah. Dia buat satu objek. Objek lah berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Okay. So, vertices dia ada 8. Okay, 8 node. Dia panggil nodes lah pula kan. Tak apalah, 8 nodes, 8 points, 8 vertices. Semua benda dia sama je. Cuma in term of name tu. So you guys kena make sure faham apa yang dimasukkan. Dia benda sama. Dia kata 8 vertices, cuma dia nak lagi nampak lebih scientific lah. So H ni, E ni H. Ya, H. H ni kamu kena definekan dia, gabungkan dia. So ada berapa H ni? 12 H kan. Ni yang dia yang nak buat macam ni sampai 12. So tak kisahlah kalau dia tak nak dalam ni pun tak apa. So ni dia cuma nak buat. Okay. So vertex ni ada location lah. Of course lah, mesti ada koordinat dia kan. Titik ni dah titik kan. Titik mesti ada koordinat. Okay. So tu yang berlaku. So di situ kita akan gunakan satu vertex array. Okay. Vertex array kita pakailah GL float something. Okay. Declare dalam tu X, Y, Z. Okay. So satunya contoh je mudah. GL float vertex, okay. Contohnya kita ada 3 koordinat kan, X, Y, Z. So sini saya kosongkan, bukan letak kosong, empty kan dia, sebab kita nak declare apa sama dengan banyak objek, banyak titik kat sini. Ikutlah 8 titik lah. Kan 8 titik yang ada X, Y, Z kan. Okay. So itu yang cara buat, okay. Ini ada salah cara yang dibuat lah. Tapi dalam lab sheet nanti kamu tengok macam mana dia declare dia punya vertex punya variable, okey. Vertices punya variable lah. Okey. So itu yang akan berlaku Kemudian, okey. So bila kita nak buat objek tu, kita kena ada some sort like dia punya mana satu permukaan yang akan menghadap dalam. So selalunya kita akan buat dia punya form, ada kaedah right hand rule ni lah kan. Okay. So outward pointing to normal. Okay. Tapi OpenGL ni function dia nampak ni. OpenGL can treat inward and outward facing polygon differently. So somehow sebenarnya dia automatic recognize lah mana satu yang luar dan dalam. So mostly contoh nak you guys kalau buat titik start dengan kosong. Okay, kosong. Kemudian 1, 2, 3. Tapi yang ni dia buat side macam dia buat 0, 3, 2, 1 kan. Kan dia buat macam tu pula. Dia ke arah dia lain pula dia buat. So kena define betul-betul lah. Okay. Lepas tu nak mudah letak sebab dia kosong, ingat start dengan variable, of course start dengan kosong lah. Okay. So better kalau you guys buat 1 segi 4 cube lah, cube kan. Cube macam ni. Cube kan. Okay, cube. Okay.
titik. So better lah declare sebagai ni titik kosong, 1, 2, 3. So kosong, ke sini, ke sini. Ni satu, ni you guys pakai GL polygon tu, alamak, dia besar. GL underscore polygon kan. Polygon. So dalam tu pakai GL begin, GL end, declare satu untuk titik lah, titik yang ada. Okay, titik yang perlu kena gabung. Empat titik ni ada, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, kemudian ada space yang lain pula. Okay, itu kita akan gunakan nanti dalam sesi lab tu, juga saya akan tengok. Nanti saya akan buka coding lah kejap untuk lab tu. Saya akan terangkan juga untuk lab tu macam mana. Okay, so untuk cara dia lah. Okay, senang saya explain kat lab tu, berkaitan dengan lab tu terus. Okay, next one adalah, okay, generally it is a good idea to look for the data structure that separate the geometry from the topology. So ni lebih kepada ini lebih kepada macam ni nak penyusunan of the object tu. Okay, nampak macam complicated tapi macam ni lah lebih kurangnya. Okay, kita ada set of titik, points ke nodes ke kan. Ni sebenarnya function lah. Ni variable lah, ni variable. Kemudian declare GL float vertex, ada 8 titik ni, 8 titik. Kemudian kita ada function yang kita akan nak gabungkan the whole titik ni. Untuk B1, B7, B6 ni untuk membentuk satu segitiga ni, segitiga. Satu triangle. Ni another triangle. Kemudian kita ada satu polygon, ada polygon list ni pula. Dia punya polygon list ni P1, P2, P3, P4. Masuk polygon list ni, maksudnya dia dapatkan 3 titik ni untuk segitiga. Tapi kadang-kadang yang ini katakanlah yang ni P1, yang ni P2. Okey. Tapi kita perlukan P1 dengan P2 dengan P1 contohnya P3 untuk bergabung membentuk satu ataupun P4 untuk membentuk satu piramid kan. Piramid perlukan 4 segitiga kan. 1 2 3 4. 4 segitiga. Okey. Itu berbentuk satu. Mana P1, P2, P3, P4 berbentuk satu objek. Okey. Katakanlah ada P5. P5 ni nak berbentuk another thing. So kita guna titik yang lain lah kita declare. So benda ni kita kena declare betul-betul supaya kita tak perlu buat titik yang lain. Mana setiap satu ni, P1 ni ada titik yang lain, P2 titik lain kan. Kita guna polygon list yang sama. So dia ni ada koordinat dah. So kita akan gunakan untuk cantumkan je. Cantumkan untuk the objek tu lah. Okay. Itu yang berlaku lah. Okay. Ada yang share dia punya edge tu. Edge tu maksudnya dia punya line ni dia share. Okay. So bila yang share ni dia akan boleh draw tu twice lah ataupun kita tak boleh draw balik, tapi OpenAI dia dah kata benda ni supaya dia, orang kata apa, dia dah boleh macam mana, dia boleh bertindan lah tanpa tengok. Dia kadang-kadang nampak macam dia lebih tebal dan sebagainya kan. Okay. So can so match pada edge list. Sebab tu penting dia benda ni tadi. Okay, ada dia punya ni, ini ada surface. Bahkan kita boleh gunakan yang tebal ni edge list. Edge. Ini surface. Ini space ni edge. Ini topologi dia lah. Okay, so kena ada edge list tu. So kena buat juga edge list tu juga macam ni. Dia dah buat dah sebelah ni. Okay, nampak. Oh, dia selepas of this ni titik vertices. Okay, vertices. Okay, membentuk satu edge. Okay, macam tadi dia membentuk dia ambil 3 titik vertices berbentuk satu surface P1. Tapi yang ni berbentuk satu edge. Mungkin nanti ada P1, perlukan combination H1, E2, E3. Kemudian P2 pula perlukan E3, E4, E5. P3 pula mungkin ada 6, 7, 8. Okay, yang tu P4 pula 9, 1 dengan 2 ke. Dia macam tu, dia akan ambil from the list tu lah. Okay. So ni untuk ini ada satu contoh. Okay. So points, 3 vertices. Okay. Dia pakai type def vector 3. Dia pakai vector ni style lah. So yang ni kamu kena tengok. Dan ni kaedah ni, salah satu kaedah ni yang saya pakai kaedah dalam yang source code tu lain sikit. Tapi lebih kurang macam ni juga, dia tak ada masalah pun. So don't worry Okay. So ni kamu boleh declare buat vertices ni. Point tadi yang 8 tadi. Okay. Atau macam ni tu color. Nak set color for different age kan. Boleh je. Ni tak kisah, color ni tak kisah. Nak declare 2, 3 berapa sikit pun tak apa. Mana kita guna color yang sama. Kalau nak guna color yang sama, guna color sampai tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dia ikut sama dengan yang
Sama dengan setup point tu, dia nak tukar color kan. Tapi tak payahlah sampai banyak macam ni. Color ni kita buat benda lain. Okay. Yang ni dia bukan simpan koordinat pula. Tadi simpan koordinat. Ni simpan kan color, kalau you guys GR color tu, kalau you guys perasan dia kan ada RGB kan. So ini untuk R dia, yang ni green dia, yang ni blue dia. So you guys kena main with that lah. Kalau combine, sini dah combine ni. Jadi warna apa ni? Hitam kot saya rasa. Okay. Kalau ni green dengan blue combine jadi apa? Tengok color wheel lah, saya pun dah tak ingat. Okay, tengok color wheel. Green dengan blue sambung apa jadi apa. Bahkan saya rasa dekat internet ada satu list of color kat situ kan. Okay. This one. Tadi ini yang dikatakan, ini yang dikatakan P1 tadi tu. P1. Ni P1 ni This one. Okay. Dia ambil 3 vertices. 3 vertices. Mana dia? Lepas dah pula. Ni. Siap color lagi. Okay. Ni tapi ni buat color dulu. Okay. Dia color. Ni atas ni color dia kan dia. Nak guna color D je semua. Sebab tu lah tak perlu dah cakap sampai banyak ni kan. D ni maksudnya dia ambil yang ni, D ni. D of course lah variable from the main function. Mungkin main function ataupun display function. Dia akan pass the value of D ni. So D ni mungkin dapat angka, contohnya angka 2. So bila angka 2, yang kedua 0, 1, 2, dia akan ambil warna ni. Okay. Contoh lah 2. Okay. Itu color lah. So color ni tak perlu risau sangat. Okay. Vertices A ni. You guys A mana? A. Yang first point ni kan. Anggaplah first point tu A. Tapi gantung pada ni kan. Ingat bergantung pada nilai ni. Bukan semestinya A tu kosong. Bergantung pada nilai A, B, C ni. Kalau A, B, C ni masih dipanggil dekat, cara nak panggil dia kan, cara nak panggil macam ni. Contoh dah satu void main display. Bla 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 bla. Ni bawah bawah. So triangle, dia panggil triangle. Okay. Dalam ni dia nak 2, 3, 4. Sini 1. Contoh kan. So sini vertices yang nombor 2. So yang nombor 2 ni 0, 1, 2 yang ni. Okay. Ni. Ni macam belajar coding baliknya. Ni function ni dia tak ada kaitan dengan ni, cuma tak ada kaitan lah dengan grafik ni. Tapi ini how you nak draw the object in dalam PNGL kan, okay, dalam grafik. So saya tak tahulah you guys yang tengah dengar ni dapat tangkap ke tak. Tapi kalau dapat tangkap tu, okay, alhamdulillah it's quite good. Kalau tak dapat tangkap pun quite good juga, sebab which is proving that you guys are normal punya movement ni. Of course nak waktu kuliah ni you guys tak predik kan, tengok je, dengar je aku membebel kan. So that's the things lah. Tak apa, nanti lab nanti you guys akan experiment and then faham betul-betul benda ni faham. Part ni kena faham, sebab you guys nak create object ni, gunakan kaedah macam ni kan. Bukan ada kaedah lain, ada boleh gunakan kaedah lain, tak perlu macam ni pun. Nak mudah tak payah pakai vektor, pakai je GL, orang kata apa, koordinat biasa. So tak perlu nak macam ni. Boleh juga, tapi mungkin dia punya orang kata apa, lines of code tu nampak panjang sangat lah kan. So agak panjang nanti nak guna benda ni kan. Tapi depend. Tak kata benda ni ada mesti guna cara ni, tapi ini cara orang kata apa, most of the programmer akan guna kot. Okay. Ada guna kaedah macam ni, ada guna kaedah biasa kan. Okay. So okay, ini yang berlaku pula. The next one adalah color cube ni contohnya. Ni kalau kita nak buat, ini lain, different part. Contohnya kita nak buat satu function color cube ni, dia nak gabungkan quad ni, anggaplah triangle ni kan. Ni triangle punya function, yang ni quad ni function. Okay. Ini dia panggil koordinat dia. Nampak? 0, 3, 0, 3, 2, 1. 0 ke sana, kedua ke 1. Buat 1. Dia gabung. Okay, mana function quad ni? Kan? Function quad ni lah yang kita kena ada satu function lain. Void quad. Alamak, sorry dia tulis pakai ni kan. Dan kurungan dia mesti ada 4 variable. Integer A, B, C, D. So dalam tu dia akan apa? Dia akan pakai GL polygon. Contohnya GL polygon. Pakai gunakan GL begin. GL begin, GL polygon. Silap, GL begin, GL polygon. Dan GLN lah, of course lah GLN. Declare 4 titik ni. 4 titik ni akan nampak value yang ada ni. Pass the value ni. So dia akan buat ni semua. So itu yang berlaku kat color cube tu. Kemudian jadilah untuk Q. Ini akan buat petang ni nanti. Okay. So you guys can tengok and then learn. And then cuba manipulate, tengok. Cuba daripada buat 6 square ni kamu nak buat apa? Pentagon. Surface yang ada 5 surface. Ni 4 kan? 0, 3, 2, 1. 5 surface mana? 0 mungkin 5.
So kosong mungkin 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. So pass dekat JK code ni ada 4 variable. So 4 variable lah. So integer A, B, C, D, E. Pass the value. Mula JL polygon, JL begin dalam itu JL polygon gini lah. Nak pakai JL lain pun boleh juga. Kisahlah kot. Kan ada banyak primitif kan. So dapat satu surface kan. So polygon ni dah dapat satu surface. Tapi kamu nak gabung multiple polygon ke? Multiple pentagon ke? Ni ni apa? Pentagon lah, 5 kan, pentagon, okey. Supaya nak gabung ke 5, okey. Hexagon 6. Okey, confuse lah, hexagon, pentagon dan lupus, okey. So nanti bila benda ni dia berguna, contohnya bila kamu nak buat objek-objek lah macam ni, contoh kan, hasil kerja, okey. Hasil kerja yang untuk kamu nak, ini contoh lah. Di mana nanti, okey, nanti minggu depan, 11 hari bulan maksudnya. Dekat Ulian tu akan deactivatekan assignment you guys for week 6, assignment start week 6. Dalam group juga, you guys nak kena hasilkan some sort like this one, tapi with the interior. Okay. Tak ada texture tak berguna, jangan risau, guna color je dulu. So you guys memang kena bekerjasama buat benda ni, kena mapkan peta tu sebagainya. Tapi instruction semua ada dalam tu lah. You guys tengok je dalam tu. Assignment start 11 bulan dia akan reveal. So you guys gather include how to nak generate that things, assignment dalam tu. This almost similar with this one lah. Okay. So see lab example, lab session for example on creating cube using multi-layers. Okay. So nanti nak tengok, tunjuk kat kamu sepadan kejap Okay, discard. Okay. Tunjuk satu lab you guys So untuk lab petang ni saya nak terus explain supaya you guys tahu apa yang nak perlu dibuat. Okay, so this one lab Okay, let me. Okay, lab 1C ni sebenarnya. Okay, ini nampak. So the first one. Okay, you guys masih ada lagi ni? Ada sini? Ada sir. Ada, bagus, cantik lah juga. Okay. Itu tandanya you guys ni semangat lah kan, walaupun aku tahulah aku tak separuh mungkin suku lah kan. Yang sama ada faham tak faham. Tapi kalau majority macam blur, itu tandanya you guys is normal human being. Betul tak? Okay. So menjadi normal human being ni bagus sebab tandanya you guys memang orang kata akan rasa nak tanya lah. So you guys akan keep on do the practical lah. So this is practical stuff. Ni you guys nak buat nanti sekejap lagi. Dia tak enablekan lagi ni rasanya dekat Ulian. Dia kedua ni you guys boleh start download this thing. Okay. Ini benda-benda penting nampak. So macam nak zoom ke ni? Okay. So ini macam biasa ni you guys dah familiar, dah nampak masa lab session yang lepas. Okay, ini cara saya boleh clearkan dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertices. Okay. Okay. And then 3 ni sebab apa? Dia ada 3 ni 0, 1, 2, 3 kan. Okay. Bukan 3 ni maksudnya ada 4. Tak ada, 3 ni space. Jangan ingat pasti. Sebab dalam dunia programming semua start dengan kosong kan. Tapi nak declare tetap kena 3. Which ada 3 slot. 0, 1 dan 2. Okay. Sama dengan ni, dia color, sama, set color, sama je kita declaration. So make sure you guys faham cara declaration of using this one. Okay. Kemudian, okay, ini adalah lebih pada buat polygon. Nampak ni? GL begin yang saya kata tu. You guys buat satu surface cube. Letak color. Kalau you guys nak guna color A saja pun boleh. Color A je semua. Tak payah guna sampai banyak-banyak ni kan. Tak payah guna A je semua. Semuanya A. Kan? Tak perlu risau pun. Ni sebab color ni macam satu color list lah. Satu color list je. Tak kisah pun ni nak color apa pun dalam ni. Sebab ni nak tukar buat sikit ni. Letak satu pun boleh lah kot. Kemudian panggil titik A. Tapi A ni tak ada mana. Tunggu dulu. Okay. So dah ni untuk polygon nak drawkan dia. So ABCD je lah. ABCD. So untuk titik untuk polygon ni. Okay. So titik ni mesti dia gantung pada nilai ni. Patutnya kalau you guys polygon you guys nak define color you guys sendiri. You guys kena tambah lah ni integer X contohnya. X tu untuk color. So sini X, sini you kena pass nilai X. Tapi satu je lah. Tapi untuk ni dia nak bagi seragam. Sebab tu dia buat seragam. Okay. Maksudnya titik ni sama dengan color ni. Titik ni sama dengan color ni. Tapi kalau you guys tak nak guna macam ni, you guys kena define dekat polygon ni satu lagi variable integer X contohnya untuk bagi color tu.
nilai color. Tapi kalau you guys declare X kat sini, satu color je guna. Kan? Sebab tu dia nak matchkan macam ni. So macam mana kalau you guys nak guna pelbagai color, so you guys kena pastikan dia letak kat universal punya variable lah kot. Okay. Contohnya mungkin colors ni you guys boleh setkan integer pakai huruf K, L, M, N kan. So, K, L, M, N untuk merujuk kepada color-color yang lain. Okay. So itu cara dia lah. Ada banyak cara. So it's depend on you guys punya creativity. So ini part of them. Saya terangkan ikut yang ni je. Okay. Banyak benda coding ni any possible movement boleh, macam game catur lah, chess juga kan. Okay. Ini this is polygon. Vertices to the faces. So dia ni map kan. Okay. Macam tadi lah. Ni ada beberapa space sebab cube kan ada beberapa space. Ada 6 kan space. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Okay. So itu yang ada pada cube. Okay. Ini macam biasalah. Rotation. Kalian panggil color cube ni semua. Okay. Color cube dia panggil di sini. Function sini. So dia akan map kan. Sini lah dia akan map. Sini dia akan pass the value tadi ya. Lupa explain kan. So 0, 3, 2, 1. So 0. Ni sini akan jadi 0. Kalau anggap ni yang pertama ya. Kan ni coding style lah. Okay. 0. Ni sini kat sini bukan kat color kan. Tapi sebabkan dia guna yang color punya sama mapping dengan color. So 0/8 juga. So sama dia guna. So 0, 3, 2, 1. Okay, yang color tadi boleh je you guys nak guna terus kat sini. Mungkin you guys nak kat sini tapi kena ingat lah. Ni list 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak nak buat macam ni. Memang maintain 4. Sini tulis terus. Nak nombor 3, tak nombor 4, tak nombor 7, tak nombor 5 contohnya. Ambil terus. Tukar D ni kepada angka terus. Sebab you guys nak color yang ada dalam ni. Directly guna. Okay. Itu yang berlaku lah. Kalau nak matchkan color dia, memang ikut titik, boleh juga. So ni panggil polygon. So panggil color cube ni, dia akan panggil ni, yang ni bukan panggil yang atas. So dia akan buat generate the cube tu. So ni ada dia punya function to spin, and then receive function. Okay. Okay, so ni dia akan, ni lah. Ada function, ni tak ada mouse function lagi. So you guys kena understand the code, okay. And then this is the second task lah. So you guys kena generate. Ini rotation of 3D cube. Okay, so ini you guys punya tugasan nanti, tengok nanti. So itulah untuk lab ni. Saya nak you guys spend masa, kemudian pastikan cuba manipulate. Okay, janganlah buat cube je, buatlah benda lain pula. Kan try. Mungkin nak jadikan tadi pelbagai jenis kan. Combine pelbagai jenis. Sebab ni kena mahirkan ni sebab you guys nanti nak berhadapan dengan banyak objek lagi ni depan ni. Okay. Macam tadi saya tunjuk dalam slide kan, nampak macam satu kawasan satu rumah tu kan. Okay. That's for assignment tu, belum peringkat. You guys belum pergi peringkat projek ni. Projek selepas you guys raya nanti. Raya ni you guys start minggu depan raya. Minggu depan raya akan keluar for the project. Projek tu lagi besar dan lagi interaktif lah. Interaktif maksudnya you guys boleh interact with the mouse movement and then get some scoring some points ke untuk games. Itu yang ni lah. Okay. So share. Okay. Okay, so itulah kita punya kuliah kita pada minggu ni, di mana lab akan dilakukan secara online. You guys boleh make from your own. Ni saya tak tahu lab yang ada Dr. Aziz, tak tahu lah kalau dia buat style ni apa physical, you guys kena pergilah. This is for my teaching, for my lab is we are online for this orang kata apa, for this session lah, April ni. Okay, masa raya ni kita akan jumpa balik, okay, or out kita akan jumpa balik, and then kita akan setkan orang kata apa, another lab session tu kat situ. Okay. So and then in the time being, dalam minggu ke-7, minggu ke-8 tu kita akan ada, you guys lepas, kalau you guys perasan ada midterm dan juga lab test, you guys kena do according to the time tu. Ada keluar kat you guys punya union, dah check kat situ, masanya semua ada, cuma you guys tak boleh nak, rasanya tak boleh nak klik je kan, just reveal je the time and juga masa nak jawab tu. Okay. So form midterm ni just mostly from the slide lah. Sudah ada letak kat bahagian Yulearn tu, bahagian notes, books and resources. You guys boleh download kat situ. Ada juga additional notes kat situ you guys letak. So keep on ambil dari Yulearn tu, okay. Sebab Yulearn ni yang lecehnya every sem memang kena upload baru lah. Tapi saya boleh export from the previous one ni, and then saya update lah few things. Itu yang berlaku lah. So memang ada nota-nota yang masih relevant, saya letak kat situ. Okay, guys, any question?
sebelum kita nak habiskan session ni, okay, sejam, okay. Hopefully you guys okay lah with the explanation. Ada apa tak? Bagus ni ramainya online. 71 kita dan 76 orang sebenarnya. Tak tahu ada lagi 5 orang mungkin akan tengok recording lah. Recording saya akan letak, don't worry, dekat. Bahkan yang previous punya lab pun, lab pula, lecture kan juga boleh tengok kat Julian tu. Dah sampai 2 episod. Okay. So ni dah 3. Cuma kali ni saya up. Sebenarnya yang transformation ni selepas input. Okay, dapat input tu saya letak kemudian. So kita akan saya letak transformation ni first and then we the input. Okay, itu yang paling first lah. Sebab mostly OpenGL punya command ni kita akan belajar gunakan, kita nak lebih kepada penggunaan command OpenGL tu, okay. Kita tak concentrate sangat on the theoretical part of the multi-stage sebab kita tak nak pergi ke arah technical in term of what is behind the OpenGL command tu, tapi nak lebih kepada how you use ni untuk gunakan. Kalau you guys pergi sampai level yang memang computer graphic punya area, memang of course you guys kena learn what is the transformation tu semua dan sebagainya kan, dari segi technical dia, dari segi pengiraan dia, memang ada mathematical formula behind that. Okay. So itu yang akan berlaku lah. Saya nak explain tu akan take time. So kita akan lebih kepada penggunaan OpenGL dalam ni. So that's why benda ni nak memudahkan supaya you guys akan lebih more concentrate on how to code using OpenGL lah. Okay. Dalam menggunakan Visual Studio. Okay. Ada banyak lagi seperti menggunakan Visual Studio, ada gunakan processing boleh, ada kat luar sana ada Relic. You guys type je kat internet Saya type kat bahagian notification tu, meeting chat tu, Relic. Google je benda ni, nanti you guys akan tahu apa benda je situ. Okay. Dia guna OpenGL juga. So you guys boleh tengok situ. Okay. Tapi right now kita guna Visual Studio ni untuk kita learn how to install the library dan sebagainya. Okay, kalau tak ada apa-apa, you guys boleh keep on WhatsApp. Petang ni you guys just do at your comfort at your hostel ataupun makmal ke atau mana-mana area ke. Okay, do the lab. There's book open until midnight. Until midnight rasanya. So you guys boleh keep on buat, ada masa dia itu. Anything you guys boleh keep WhatsApp me and then ask me ada problem dan sebagainya. Okay. Dan segalakan you guys kalau boleh lah discuss. Sebab this lab assessment ni lebih tak bukannya individual juga. You guys boleh ni lab test memang individual. Okay. Lab assessment ni you guys boleh gather around and then buat sebagainya. Cuma itu ada buat some competition tu memang for the sake of getting you guys ni nak tengok macam mana performance you guys sudah. Okay, jika ada apa-apa kita jumpa lagi nanti next week for the next kuliah and then good luck on doing the lab session. Boleh tanya jika ada apa-apa masalah di WhatsApp. Terima kasih dan juga selamat tengah hari dan semua berpuasa lah. Daripada yang puasa lah kan. Yang lain yang non-Muslim boleh ada apa makan tengah hari. Okay. Thanks guys. Thank you, Doktor. Okay, Thank you, bagus. sir. Thank you, Doktor. Thank you, Okay, sir. bagus. Ceria-ceria semua pada bungkus ni. Thank Thank you. you, doktor. Thank you. Okay. Doktor. Thank you, doktor.